Sila, Pokok Senang. Okay, terima kasih Datuk Ustaz Tan Sri Pengurusi yang beri peluang pada saya untuk bersama pada pagi ini. Pertama, saya pun semalam Tan Sri Timbalan Menteri berjanji nak bagi jawapan di peringkat dasar yang tak dapat diperjelaskan kepada saya semalam. Tapi sampai sekarang isu berkaitan dengan tabung haji, sampai sekarang soalan itu masih belum dijawab kepada saya. Itu sangat mustahak. Sebab itu saya minta sekali lagi di peringkat Jabatan Perdana Menteri ini untuk membolehkan soalan saya semalam itu dijawab, kerana dia membabitkan kepentingan ramai orang, khususnya penyimpan-penyimpan di tabung haji. Yang kedua, saya nak bangkit berkaitan dengan SPR pada pagi ini. Pertama sekali berkaitan dengan pemilih, iaitu kepentingan untuk membersihkan daftar pemilih. Nampak SPR tidak begitu bersedia untuk memastikan pembersihan daftar pemilih, khususnya bagi menyemak mereka-mereka yang ada pertindihan nama. Yang keduanya, beberapa perkara yang sangat diragui. Contoh yang ingin saya sebut di sini ialah bagaimana pendaftar pemilih yang dimasukkan di dalam daftar pemilih mereka yang tak perlu hadir, di lokaliti mereka yang tidak perlu hadir, iaitu palapis umpamanya. Bagaimana nama dia, nama seorang itu sudah pun ada di peringkat lokaliti di mana dia bertugas, iaitu seorang anggota tentera, pegawai tentera, tetapi nama dia juga ada dalam satu lagi lokaliti, iaitu lokaliti palapis. Jadi ini satu benda yang sangat tidak wajar dan tidak boleh berlaku sedemikian rupa. Kerana bagi saya bahawa tidak boleh seseorang yang sudah pun didaftarkan di dalam lokaliti pengundi yang tak perlu hadir, iaitu di peringkat anggota kem tentera, dalam masa yang sama dia juga menjadi jurulatih palapis, maka dia didaftarkan sekali lagi dalam lokaliti palapis, iaitu lokaliti pengundi yang tak perlu hadir. Kemudian berkaitan dengan isu daftar pemilih yang nama mereka sangat diragui dari segi kelahiran mereka. Kalau kita lihat bahawa nama bagi daftar pemilih bagi rakyat Malaysia yang lahir di luar negara, yang saya dibekalkan semalam, iaitu daripada tahun 1957 sehingga 1990, baru ada lebih kurang 40,000 orang rakyat Malaysia yang lahir di luar negara. Tetapi dalam daftar pemilih yang pernah saya kemukakan kepada Majlis Raja-Raja, yang dapat saya kesan bahawa lebih daripada 175,000 orang daftar pemilih yang nama mereka yang ada dalam daftar pemilih, kod kelahiran mereka ialah bukan daripada kod kelahiran di dalam negara Malaysia. Jadi saya nak tahu apakah mereka ini merupakan rakyat asing yang telah pun diberikan kerakyatan. Dan ini yang sangat kita ragui apabila timbulnya isu bagaimana rakyat asing yang diberikan kerakyatan melalui satu jalan yang saya anggap sebagai satu yang tidak sah dari sudut perundangan. Kerana perkara ini sepatutnya diambil tindakan oleh pihak kerajaan, kerana sudah banyak report-report yang telah pun dibuat oleh berbagai pihak di dalam negara kita ini. Jadi sebab itu saya minta supaya pihak kerajaan melihat semula persoalan ini, khususnya pada pihak SPR. Yang ketiga berkaitan dengan SPR ini ialah kenapa sukar untuk pihak kerajaan menentukan bila tarikh pembubaran parlimen, untuk membolehkan supaya kerajaan dilihat lebih kepada bersifat mesra rakyat, untuk tidak menyusahkan rakyat. Sekarang ni bagi saya bahawa kerajaan telah menyusahkan rakyat apabila dalam keadaan tidak menentu tarikh pilihan raya, sukar untuk rakyat mengatur aktiviti kehidupan mereka. Kita sendiri tak tahu bila kita boleh nak pergi, nak kena kahwin anak pun bayar. Nak kena kahwin anak pun bayar. Jadi saya katakan bahawa ini menunjukkan bahawa kerajaan tak mesra rakyat.
Sepatutnya kerajaan harus lebih bermesra rakyat untuk kerana demokrasi pilihan raya ini demokrasi yang tidak menyusahkan rakyat. Sekarang dalam negara kita, implementasi demokrasi pilihan raya ini suatu implementasi yang menyulit dan menyukarkan rakyat untuk mengaturkan kehidupan. Sedangkan kita bercakap soal KPI, soal bagaimana pengurusan yang lebih baik, tapi sekarang dalam pengurusan nak lakukan pilihan raya, nampaknya kerajaan tidak begitu mengambil langkah yang bersifat mesra rakyat. Jadi saya minta bahawa kita pun dah sampai 4 tahun, sepatutnya kerajaan sudah pun berani, dan ini pun telah pun terkandung dalam laporan surat jawatankuasa khas pilihan khas, iaitu bahawa bila cukup kerajaan harus mengumumkan bila sudah cukup tempoh 4 tahun untuk memberi tahu kepada rakyat supaya rakyat boleh membuat persediaan dan persiapan bagi menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Yang duanya ialah berkaitan dengan B6 ni. Saya lihat bahawa ini pengurusan di peringkat Jabatan Perdana Menteri, dari segi pengurusan keuangan di peringkat Jabatan Perdana Menteri. Saya lihat bahawa ini akan timbul masalah apabila isu yang berkaitan dengan Felda Global Venture ini yang akan disenaraikan nanti. Di tangan saya ini ada surat daripada Felda Global Venture kepada pejabat tanah dan galian negeri-negeri, kepada negeri-negeri, untuk suratnya baru 13 Jun, nak menunjukkan bahawa kerajaan tidak buat satu preparation yang jelas, dan sudah tentu bahawa ini akan menyulitkan dari segi beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian. Pertamanya ialah permohonan blanket consent bagi pajakan tanah oleh Lembaga Kemajuan Tanah Felda ini kepada Felda Global Venture. Jadi saya katakan bahawa ini sesuatu yang sangat saya ragui apabila perkara-perkara yang seperti ini dilakukan oleh pihak kerajaan, kerana kerajaan minta blanket consent, sedangkan sepatutnya prosedurnya dia pergi lot by lot. Jadi nampak kerajaan lebih nak kepada kemudahan. Sedang yang keduanya ialah bagaimana perkara ini boleh menimbulkan berbagai masalah kepada masa depan tanah Rizab Melayu umpamanya, apabila dia dipersetujui bahawa tanah Rizab Melayu ini tidak akan diganti dalam tempoh lebih 99 tahun. Maknanya dia minta satu tempoh 99 tahun yang baru, yang baru. Bermakna bahawa kita tidak akan ada gantian kepada tanah Rizab Melayu ini. Jadi saya nak minta penjelasan bahawa kerana kesannya nanti ialah bagaimana kerajaan negeri akan kehilangan kuasa ke atas tanah-tanah ini selama tambahan 99 tahun lagi kepada FGV, dan kerajaan negeri tidak berhak untuk menggunakan tanah ini untuk tujuan pembangunan. Sebab itu saya katakan bahawa tidak wajar untuk kerajaan negeri menyetujui kepada permohonan blanket consent ini, dan saya katakan bahawa ini menunjukkan bahawa kerajaan cuba untuk melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan proses dan prosedur yang sepatutnya digunakan oleh pihak kerajaan sendiri. Kemudian Datuk Doktor Pengurusi yang baik hati pada pagi ini, saya sangat-sangat mengharapkan kepada perkara yang berkaitan dengan pilihan raya ini dapat diperjelaskan secara yang lebih detail. Yang saya nak bangkitkan sekali lagi berkaitan dengan pilihan raya ini, pertamanya ialah pilihan raya Abu tidak apa baca lah. Saya ada benda yang saya dalam telefon saya ni untuk diminta penjelasan. Ya, tinggal seminit juga. Saya sambung. Terdapat kenapa pemilih-pemilih yang bertukar kod lokaliti daripada awam ke pos, baliknya guna kod 10 daftar baru. Jadi saya katakan bahawa sedangkan mereka ni sudah pun mendaftar. Jadi kenapa pemilih yang bertukar kod lokaliti daripada awam ke pos, maknanya daripada awam ke pos mereka menggunakan
kod 10 daftar baru. Ada 333 kes pada apa nama yang 2012 ini, dan ini satu yang sangat tidak wajar. Begitu juga dengan pelajar U yang saya sebut, pelajar universiti yang didaftarkan menggunakan pos palapis di UPM dan sebagainya, ada 200 orang yang saya lihat. Sedangkan mereka ini bukan anggota tentera. Tadi saya katakan bahawa ada anggota tentera yang nama dia sudah ada dalam kod lokaliti tentera, kemudian dia sekali lagi ada dalam kod lokaliti penghuni yang tak perlu hadir yang menggunakan kod palapis yang juga merupakan kod sama dengan tentera. Jadi 2 kali nama dia ada. Jadi ini satu penyelewengan yang dilakukan oleh pihak SPR yang perlu diperjelaskan, dan saya menuntut sekali lagi Datuk Dr. Pengurusi bahawa SPR harus mengambil langkah daripada peruntukan ini untuk menghadapi pilihan raya ini, ialah untuk membuat pembersihan kepada daftar pemilih yang sangat-sangat diragui oleh semua. Sekian, terima kasih.